Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatin Adlina binti Muhammad Saleh, pembentang dari Universiti Putra Malaysia akan membentangkan jurnal saya yang bertajuk Faktor-faktor penggunaan istilah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan pegawai perubatan. Berikut ialah senarai nama ahli jawatan kuasa penyeliaan bagi jurnal ini. Baik, kita mulakan dahulu dengan latar belakang kajian. Penggunaan bahasa yang berkesan amat penting dalam memastikan maklumat yang ingin disampaikan dapat diterima dan mudah difahami oleh pendengar. Hal ini lebih penting jika dilihat dalam bidang perubatan kerana maklumat tentang penyakit, keadaan semasa pesakit serta penerangan kepada pesakit dan ahli keluarga memerlukan bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Jika pegawai perubatan berkomunikasi dengan pesakit dalam bahasa Inggeris, sudah pasti maklumat yang ingin disampaikan tidak berjalan lancar sekiranya pesakit itu tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang baik untuk memahami setiap istilah-istilah yang digunakan. Namun, hal ini berbeza dengan komunikasi sesama pegawai perubatan kerana banyak faktor yang membolehkan mereka menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi, mereka tidak boleh lupa bahawa bahasa Melayu juga mempunyai potensi yang besar untuk menggantikan bahasa Inggeris sekiranya mereka mempunyai korpus istilah dalam bidang perubatan yang betul dan cukup. Baik, kita lihat pula kepada permasalahan kajian. Menurut Asma Haji Omar, pada tahun 2003, penggunaan bahasa Inggeris yang dominan dalam sesetengah pekerjaan atau syarikat penswastaan dan institusi tinggi telah mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Menurut Hashim Haji Musa pada tahun 2004 pula, penggunaan bahasa Inggeris yang berleluasa atau meluas dalam sektor-sektor pekerjaan serta menjadi bahasa pengantar di IPTA dan IPTS juga antara faktor kedudukan bahasa Melayu tercabar. Menurut Rushda Muhammad Noor pada tahun 2016 pula, dalam bidang dalam bidang kedoktoran ini, mana mungkin bahasa Melayu dipersalahkan jika terdapat pegawai-pegawai perubatan tertekan dan meletakkan jawatan sedangkan majoriti pesakit-pesakit dalam ward yang memerlukan rawatan menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Seterusnya, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, pada tahun 2017, syarat lulus bahasa Melayu di peringkat SPM telah dilonggarkan bagi memudahkan pelantikan secara kontrak jawatan pegawai perubatan grade UD 41 bagi graduan perubatan yang tidak menduduki peperiksaan bahasa Melayu di peringkat SPM atas pelbagai sebab. Hal ini telah merumitkan lagi usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Baik, kita lihat pula kepada sorotan kajian. Menurut Hasna Muhammad dan Amira pada tahun 2019, perbezaan tanggapan terhadap haiwan tertentu antara masyarakat Melayu, Cina dan India membawa kepada adanya istilah-istilah tertentu yang digunakan oleh mereka dan ini perlu dihormati bagi menghindari perselisihan faham antara mereka. Menurut Azmira dan Azlili pada tahun 2019 pula, penekanan oleh pihak berkepentingan dan masyarakat terhadap bidang sains dan teknologi serta bahasa Inggeris telah mengakibatkan terdapat segelintir individu mula hilang keyakinan terhadap bahasa Melayu. Pandangan ini turut disokong oleh Ku Hasnita dan beberapa orang lagi pada tahun 2013 yang mengatakan pendekatan sesetengah IPTA dalam mewajibkan urusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris telah mencabar kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini secara tidak langsung telah menyulitkan lagi usaha bagi memperkasakan dan mendaulatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Menurut Nur Ain Mansur dan Nur Rohana pada tahun 2015 pula, penerbitan ilmiah bagi semua kluster telah diungguli oleh penerbitan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu telah menjadi pilihan yang kedua. Baik, kita lihat pula kepada objektif kajian untuk jurnal ini. Jurnal ini mempunyai dua objektif kajian iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan istilah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan pegawai perubatan. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan istilah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan pegawai perubatan. Baik, kita lihat pula kepada metodologi kajian. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan secara dalam talian iaitu Google Form,
Kajian ini juga telah memfokuskan kepada 33 orang responden pegawai perubatan iaitu House Officer ataupun HO, Medical Officer, MO dan pakar ataupun spesialis. Kajian ini turut dijalankan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Karian Kelantan. Dalam kajian ini juga pengkaji telah menggunakan teori umum terminologi oleh Eugene Wooster yang bertujuan untuk menghindarkan ketaksaan, meyakinkan pengguna bahasa teknikal dan mengukuhkan terminologi sebagai disiplin sains. Dan lagi sekali, dalam kajian ini pengkaji telah mengaplikasikan persempelan rawat mudah. Baik, kita lihat pula kepada dapatan kajian. Berikut ialah dapatan kajian bagi objektif yang pertama. Berdasarkan hasil kajian, pengkaji mendapati terdapat 8 faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan istilah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan responden. Faktor yang pertama ialah proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Kedua, kurangnya bahan rujukan dalam bahasa Melayu. Ketiga, istilah bahasa Inggeris lebih universal. Dan keempat, proses penterjemahan kepada bahasa Melayu yang lambat dalam penyebaran maklumat. 4 lagi faktor saya akan terangkan dalam objektif yang kedua. Baik, kita lihat pula kepada dapatan kajian untuk objektif yang kedua. Berdasarkan catapan ini, kita dapat lihat bahawa tentang peratus tentang responden yang bersetuju dan tidak bersetuju dengan faktor-faktor berikut. Baik, hasil kajian telah mendapati bahawa seramai 29 orang responden bersamaan 88 daripada jumlah keseluruhan yang bersetuju dengan faktor yang pertama. Manakala terdapat 4 orang responden bersamaan 12% yang tidak bersetuju. Bagi faktor yang kedua pula iaitu kurangnya bahan rujukan dalam bahasa Melayu, seramai 22 orang responden bersamaan 67% yang bersetuju dan 11 orang responden bersamaan 33% yang tidak bersetuju dengan faktor ini. Seterusnya, pengkaji juga mendapati seramai 25 orang responden bersamaan 76% yang bersetuju dengan faktor yang seterusnya, manakala 8 orang bersamaan 24% yang tidak bersetuju. Selain itu, hanya 10 orang responden bersamaan 30% yang bersetuju dengan faktor keempat iaitu proses penterjemahan kepada bahasa Melayu yang lambat dalam penyebaran maklumat. Baik. Nilai bagi responden yang tidak bersetuju pula ialah 23 orang bersamaan 70%. Nilai ini jauh lebih tinggi berbanding nilai yang bersetuju dengan faktor keempat. Selepas itu, seramai 24 orang bersamaan 73% yang bersetuju dengan faktor seterusnya. Manakala, 9 orang responden bersamaan 27% yang tidak bersetuju. Di samping itu, hanya 6 orang responden bersamaan 18% yang memilih faktor ke-6 iaitu merasakan bahasa Melayu kurang relevan dalam bidang perubatan. Walau bagaimanapun, majoriti daripada responden tidak bersetuju dengan faktor ini dalam mempengaruhi penggunaan istilah-istilah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dalam bidang mereka iaitu seramai 27 orang bersamaan 81%. Baik, seterusnya hanya 4 orang responden bersamaan 12% yang bersetuju dengan faktor yang berikutnya. Nilai yang lebih tinggi iaitu 29 orang responden bersamaan 88% yang yakin dengan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan faktor yang terakhir pula mencatat seramai 10 orang daripada 33 responden bersamaan 30% yang bersetuju. Dan nilai ini jauh lebih rendah berbanding nilai yang tidak bersetuju dengan faktor ini iaitu seramai 23 orang bersamaan 70% daripada jumlah keseluruhan. Baik, untuk kesimpulannya, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa tidak semua faktor mempengaruhi responden dalam menggunakan istilah-istilah perubatan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Pengkaji juga mendapati ke-8 faktor yang mempengaruhi penggunaan istilah perubatan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ini benar-benar berkait dengan mereka. Dapatan kajian juga mendapati faktor yang paling kerap mempengaruhi responden ialah proses pembelajaran dalam bahasa Inggeris itu sendiri. Dan yang terakhir, pengkaji mendapati bahawa perkara yang lebih utama adalah ketepatan makna bagi menunjukkan pengertian sebenar sesuatu perkara atau maksud, bukan bahasa yang digunakan oleh mereka. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.